Singapura dan China mencapai persetujuan untuk melaksanakan perjalanan bebas visa selama 30 hari antara kedua-dua negara. Ini sebagai langkah meningkatkan hubungan antara rakyat dan ia akan dikuatkuasakan pada awal tahun depan. Ini merupakan antara 24 perjanjian yang dimeterai antara kedua-dua negara demi meningkatkan kerjasama meliputi pelbagai bidang termasuk ekonomi, pertanian dan kesihatan awam. Pemeteraian perjanjian itu berlangsung semasa mesyuarat Majlis Bersama bagi Kerjasama Dua Hala JCBC yang diadakan di Bandar Tianjin di utara China hari ini. To get to pre-COVID levels and even go beyond pre-COVID levels in terms of our direct flight connectivity. And this will be supported also by a mutual 30-day visa-free arrangements between our two countries, which will enable more people-to-people exchanges, thereby fortifying the bedrock of our bilateral relations. Ini kali pertama DPM Wong dan Naib Perdana Menteri China Ting Sue Siang mempengerusikan mesyuarat dua hala tahunan peringkat tinggi itu secara bersama. Ini juga kali pertama JCBC diadakan sejak Singapura dan China meningkatkan hubungan dua halanya pada Mac. Menurut Encik Ting, ia sudah pun membuahkan hasil. Beliau berkata kerjasama ekonomi dan perdagangan dua hala sudah meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Kedua-dua pihak katanya sudah pun menandatangani satu protokol untuk meningkatkan perjanjian dagangan bebas. Ini tambah beliau akan menyediakan lebih banyak dasar yang mesrah perniagaan, bebas dan telus untuk kedua-dua negara terus menggalakkan serta menaik taraf perjanjian perdagangan bebas. DPM Wong pula berkata adalah penting untuk Singapura dan China terus bekerjasama bagi mengatasi cabaran ekonomi dan keadaan sejagat yang tidak menentu selain perubahan iklim. Kedua-dua pihak tambah beliau juga akan memperkukuh kerjasama dalam bidang-bidang tradisional seperti perdagangan dan pelaburan. Malah sejauh ini usaha sudah pun dipertingkat dalam bidang-bidang baharu seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau. As China leverages its regional development strategies to develop its economy, Singapore will also continue to participate in the growth of these regions. Our countries are also strengthening collaboration in many other sectors, including financial connectivity, food security, and smart cities. Dalam pada itu, saudara, rakyat Singapura dan China boleh berbelanja dengan lebih mudah lagi apabila berada di negara satu sama lain. Ini menerusi khidmat bayaran ECNY yang sedang dirintis oleh Bank Pusat kedua-dua negara. Perbincangan tentang kemungkinan menghubungkan khidmat PayNow Singapura dan UnionPay China bagi pembayaran rentas sempadan yang lebih selamat dan mudah juga sedang dilaksanakan. Inisiatif lain bidang kewangan yang diumumkan semasa lawatan DPM Lawrence Wong ke China, termasuklah pengurus dana di kedua-dua pasaran boleh bekerjasama untuk menghubungkan produk pelaburan baharu antara Bursa Singapura dan Bursa Saham Shanghai. Dalam usaha meningkatkan kerjasama kewangan mesra alam, SGX dan Bursa Niaga Hadapan Guangzhou akan secara bersama menghasilkan produk yang berkaitan dengan pembangunan mesra alam. Penguasa pengangkutan darat LTA akan mengurangkan jumlah bahan yang digunakan untuk membina stesen-stesen baharu di laluan daerah Jurong dan laluan rentas pulau. Ia sebahagian daripada rancangan untuk menjadikan sektor pengangkutan lebih mesra alam. Ini diumumkan dalam laporan kemampanan pertama seumpamanya oleh LTA. Dengan usaha ini, kemasan binaan seperti penyalutan akan dikurangkan sebanyak 10%. LTA juga akan memastikan bahawa apabila kereta api baharu dibina, sekurang-kurangnya 90% daripadanya dapat dikitar semula. Dan untuk mengurangkan lagi jejak karbon, ia juga akan menukar kepada penggunaan bahan konkrit rendah karbon di stesen-stesen laluan rentas pulau. Kadar keseluruhan pengangguran di Singapura kekal rendah dan stabil di paras 1.9% dalam bulan Oktober. Ia rendah sedikit berbanding kadar 2% yang dicatatkan pada September. Purata kadar pengangguran yang dicatatkan sepanjang dekad lalu adalah 2.4%.
Terdapat 65,000 penduduk tempatan yang menganggur pada Oktober. 58,300 daripada mereka adalah rakyat Singapura. Kadar pengangguran dalam kalangan rakyat pada bulan Oktober adalah 2.9%. Ini rendah sedikit berbanding kadar 3% pada bulan sebelumnya. ComfortDelGro menyatakan permintaan bagi khidmat teksi-teksinya bagi tempoh puncak hujung minggu dan cuti umum adalah sama tinggi dengan waktu sibuk hari-hari biasa. Menurut syarikat itu, permintaan bagi teksi yang ditahan di jalan dan yang ditempah bagi waktu antara 10 pagi dengan 1.59 petang pada hujung minggu dan cuti umum adalah lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kurang sibuk hari biasa. ComfortDelGro menyatakan demikian sebagai menjawab pertanyaan Mediacorp setelah mengumumkan akan menaikkan tambang permulaan teksi dengan sebanyak 50 sen. Semalam, syarikat teksi itu mengumumkan mulai 13 Disember ini ia akan memperkenalkan surcharge baru bagi perjalanan antara 10 pagi hingga 1.59 petang selain mempercepat surcharge waktu sibuk sejam lebih awal iaitu 5 petang dan bukan lagi jam 6 petang sekarang ini. Syarikat Prime Taxi, Strides Premier dan Transcab juga akan membuat perubahan yang sama bagi surcharge waktu sibuk yang ia dikenakan.